Hai semua, salam sejahtera dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video yang terbaru. So, dalam video kali ini saya nak share bagaimana orang yang tak ada lesen kereta pun boleh beli kereta. Dari segi logikalnya, memang kalau tak ada lesen tak boleh lah nak beli kereta. Kalau tak ada lesen, macam mana nak bawa kereta? Tak ada lesen motor, macam mana nak bawa motor? Tak ada lesen kapal terbang, macam mana nak bawa kapal terbang? Tapi secara teknikalnya boleh. Secara teknikalnya, walaupun korang tak ada lesen kereta, tapi korang masih boleh nak beli kereta. Ada setengah pembeli kereta ni, dia beli kereta bukan untuk dipakai oleh diri dia sendiri. Ada anak yang tak ada lesen kereta, tapi dia belikan kereta ni untuk mak ayah dia di kampung. Ada juga suami yang belikan kereta untuk isterinya nak pakai ke urusan pasar ataupun urusan sehari-hari. Jadi sebenarnya dari segi teknikalnya boleh. Walaupun korang pemohon ataupun pembeli kereta ni tak ada lesen kereta, boleh nak beli kereta. Ada juga yang bagi alasan sebab nak ambil lesen kereta sekarang mahal kos dia. Dan sekarang dengan pandemik COVID-19 menyebabkan dia punya nak tunggu jadual ataupun nak tunggu dengan turn tu sangat lama. Jadi kat sini saya nak share kepada korang semua bagaimana korang yang tak ada lesen pun boleh nak beli kereta. Bagi korang yang tak ada lesen ni, nak beli kereta dia ada sedikit limitation ataupun terhad. Bila korang ada lesen, semua bank korang boleh apply tanpa masalah. Tapi bila korang tak ada lesen, senarai bank yang korang nak apply loan tu terhad, sangat-sangat terhad. Sebab bank yang boleh buat permohonan loan kereta tanpa lesen ni di Malaysia ni ada 3 so far. Mungkin akan ada pertambahan pada masa akan datang, tapi setakat ni hanya ada 3 bank saja yang boleh buat permohonan loan kereta tanpa menggunakan lesen. Bank yang pertama adalah Bank Rakyat, bank yang kedua adalah M-Bank, dan bank yang ketiga adalah Ion Credit. Nanti saya akan share perbezaan antara ketiga-tiga bank ni, kelebihan dan kelemahan, supaya korang boleh buat pilihan yang tepat. Sekarang kita masuk ke perbezaan antara ketiga-tiga bank yang saya sebutkan tadi, kelebihan dan kekurangan bank-bank tersebut. Macam korang boleh nampak dalam gambar rajah yang saya buat ni, kita pergi ke poin yang pertama, iaitu gaji. Untuk bank rakyat, gaji pokok atau gaji basic dia mestilah minimum 2,000 dan ke atas. So kalau gaji basic RM1,999, bank rakyat tak akan proses. Dia akan campak korang punya dokumen tepi. Untuk M-Bank, gaji kasar, saya jelaskan sekali lagi, gaji kasar mestilah minimum 2,500 ke atas. Jadi contoh gaji basic korang 2,000, tapi korang ada allowance, ada insentif, ada bonus dan apa-apa lain lagi tambahan, menjadikan gaji kasar korang 3,000. So korang boleh apply untuk M-Bank. Dan Ion, gaji basic dia minimum 1,500 ke atas. Gaji pokok mestilah minimum 1,500 ke atas untuk apply Ion. So berdasarkan gaji sahaja, berdasarkan perbezaan gaji saja, Ion yang paling mendekati bagi pemohon atau pembeli yang gaji basic dia agak rendah. Okey, bagi yang gaji basic yang tinggi boleh apply bank rakyat ataupun M-Bank. Kita masuk ke poin yang kedua, perbezaan antara ketiga-tiga bank ni. Untuk bank rakyat, dia hanya proses loan pembeli ataupun pemohon yang bergaji ataupun makan gaji sahaja. Untuk orang bisnes, dia tak proses. Okay? Jadi bagi korang yang buat bisnes enterprise, tiada lesen, korang tak akan dapat apply dengan bank rakyat. Korang kena apply dengan M-Bank dan Ion. Sebab dua bank ni boleh buat untuk orang yang bergaji, makan gaji ataupun orang yang bisnes. Kita pergi ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ni antara yang paling membezakan antara tiga-tiga bank ni. Untuk bank rakyat dan M-Bank, interest ataupun rate dia biasanya standard. Untuk kereta nasional, kereta perbuatan Malaysia, Pro 2 dan Proton, biasanya rate dia adalah 3%, sekian-sekian. Dan untuk kereta Continental, kereta European, kereta import biasanya 2 poin sekian-sekian. Tetapi bagi Ion, interest dia sedikit lebih tinggi dibandingkan
interest bank rakyat dan M-Bank. Boleh menjangkau 4 sehingga 4 ke 6%. Mungkin lebih tinggi, tapi biasanya takkan bawah daripada 3% lah. Jadi bagi korang yang nak apply antara tiga-tiga bank ni, pastikan korang punya dokumen memenuhi salah satu daripada kriteria ni. Kalau gaji basic korang bawah daripada 1,500, saya minta maaf, korang perlu sediakan guarantor ataupun penjamin. Nak tahu siapa penjamin yang bagus dan kriteria apa, kriteria bagaimana gunakan untuk penjamin, boleh check di ruang description. Saya akan letakkan link di bawah. Okey. Tapi bagi korang pembeli atau pemohon yang tak ada lesen ni, hanya 3 bank ni saja yang korang boleh apply. Ada 3 bank ni, boleh tak contoh dokumennya tak cukup kuat, tak memenuhi kriteria ni, boleh tak nak dibantu atau support dengan guarantor atau penjamin? Itu pertanyaan tu ada setengah yang boleh dan ada setengah yang tidak boleh. Yang itu saya tak akan reveal ataupun tak akan jelaskan lebih lanjut. Itu korang kena tanya dengan jurujual ataupun salesman korang. Ataupun jika ada pertanyaan lanjut, boleh tinggalkan di ruang komen, saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Ini saja yang saya dapat share kepada korang semua. Bagi korang pembeli ataupun pemohon yang tak ada lesen, hanya 3 bank ni saja yang korang boleh apply, sama ada M-Bank, Bank Rakyat ataupun Ion. Kalau korang ada penjamin yang ada lesen, jadi pilihannya tidak terhad kepada bank 3 bank lagi, korang boleh apply ke semua bank, sebabkan penjamin ataupun guarantor korang ada lesen. So sekian saja video saya pada kali ini. Jika anda tertarik dan mendapat manfaat daripada video ini, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Dan nantikan video-video saya seterusnya. Subscribe channel saya dan tekan butang loceng untuk video-video, untuk update video saya yang seterusnya. Kita akan jumpa lagi next time.